yang mempertemukan Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dengan usul Formula Razak perlu dikekalkan demi kesaksamaan ekonomi negara. Dengan segala hormatnya, majlis diserahkan kepada Yang di-Pertua Dewan Encik Ahmad Azimin Abdullah. Majlis mempersilakan. Selamat Majlis Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perdebatan. Saya ucapkan kepada semua ahli dewan yang bersidang pada hari ini. Suka saya untuk memulakan perdebatan debat terbuka asal pusingan terakhir ini dengan menyampaikan dua rangka pantun terlebih dahulu. Di rumah itu ada celana besar, disimpan rapi, disisip kemas. Pentas perdebatan sudah siap terpasang, tinggal menanti tunas bicara emas. Adat berbicara, biar berbahasa. Adat berdebat, biar bersemuka. Sebelum lidah menjentik masa, ayuh ta'aruf sebelum pentas dibuka. Saya perkenalkan terlebih dahulu di perwakilan kerajaan Pendaulat Amanah Negara Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan saya kenalkan di delegasi pembangkang Taman Ilmu dan Budi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baik, mari kita berkenal terlebih dahulu dengan wakil-wakil terlibat kita pada hari ini. Diminta bila saya perkenalkan nama boleh berjumpa mikrofon bagi kesempatan dua kata untuk kita melihat kemampuan teknikal pentas debat kita pada hari ini. Saya mulakan terlebih dahulu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Haji Wan Azizul Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Terharu rasa hati bila setelah sekian lama saya diundang untuk naik ke pentas wayang. Terima kasih Datuk Haji. Seterusnya Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Muhammad Suhail Zikru. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Salam perdebatan kepada anda semua. Dan perwakilan yang ketiga daripada Universiti Kebangsaan Malaysia adalah Datuk Muhammad Fikri bin Isnik. Hari ini hari Isnin, saya berharap tuah bapa menjelma di hati. Terima kasih Datuk Fikri. Menteri yang tidak bersedar adalah Datuk Siti Nurfatin Izzati. Untuk pengetahuan anda semua, sepanjang perjalanan perwakilan kerajaan untuk kempen debat terbuka ASTA 2016, pasukan kerajaan ini masih lagi belum tewas sehingga baik ini sedang berkenaan dengan perwakilan kerajaan. Di sebelah kiri saya, perwakilan pembangkang yang diketuai oleh Datuk Muhammad Syahrul Nizam bin Muhammad Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Muhammad Syahrul Nizam. Seterusnya Timbalan Ketua Pembangkang Datuk Muhammad Syarif Akif bin Jamili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembangkang pertama di perwakilan pembangkang Datuk Nur Alisatul Ashikin bin Abdul Rahman. Terima kasih. Di perwakilan juga ini tidak ada menteri yang tidak bersidang pada hari ini. Baiklah, saya perkenalkan juga penjaga masa yang menemani saya pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Saudara Syafi Zaiman, Jokowi Debat Terbuka ASTA tahun 2016. Dan di sebelah kiri saya, Datuk Kiasa Tidak Usman, Johan Debat Terbuka ASTA pada tahun 2016.
Tahukah anda semua, apakah hobi Tun Abdul Razak? Hobi beliau adalah bermain dengan golf. Saat beliau ingin mencipta satu idea iaitu TEB, beliau mengajak semua pemimpin daripada kesemua kaum untuk bermain golf. Dan taktik serta teknik permainan golf inilah menjadi satu inspirasi dalam menerbitkan dasar ekonomi baru. Baiklah, selaku Perdana Menteri di pentas final buat hari pertama ini, saya akan cuba untuk mencerahkan pemahaman kepada anda semua melibatkan kepada usul formula Razak perlu dikekalkan demi kesaksamaan ekonomi negara. Saya akan cerahkan dahulu pemahaman kepada anda semua. Apakah yang dimaksudkan dengan kesaksamaan ekonomi negara? Yang dimaksudkan dengan kesaksamaan ekonomi negara menurut unit perancangan ekonomi adalah satu bentuk pengalihan pendapatan ekonomi negara untuk merapatkan jurang. Pertama, jurang luar bandar dan juga bandar. Kedua adalah jurang pemilikan ekuiti Bumi Putra. Bermaksud daripada kedua-dua jurang ini, apakah mesej yang cuba untuk disampaikan adalah untuk kita menyeimbangkan struktur sosial masyarakat. Apakah guna matlamat dalam kesaksamaan ekonomi ini yang kita ingin capai di dalam debat pada hari ini? Yang pertama, untuk kita merapatkan jurang luar bandar dan juga bandar. Dan yang kedua, untuk kita merapatkan jurang pemilikan ekuiti Bumi Putra. Tahukah anda, apakah status quo yang melibatkan kepada kedua-dua jurang ini? Yang pertama, menurut unit perancangan ekonomi juga, jurang luar bandar dan juga bandar ini berada pada tahap nisbah yang rendah, iaitu 7:3. Bermaksud 7 itu adalah nisbah yang berada di bandar dan 3 itu adalah nisbah yang berada di luar bandar. Kedua, pemilikan ekuiti terhadap Bumi Putra ini, apakah yang disasarkan adalah sebanyak 30%, tetapi sehingga 2016 kita masih lagi ditakut 24% dan yang lain-lain iaitu melibatkan kepada China dan juga asing melonjak tuan yang di-Pertua Dewan. Daripada kesemua masalah yang melibatkan kesaksamaan ekonomi negara, apakah mesej moral di meja perwakilan kerajaan cuba sampaikan kepada anda semua adalah kita perlu untuk mencari satu formula yang sesuai dalam menjawab masalah yang saya berikan sebentar tadi. Baiklah, saya akan cerahkan pula pemahaman kepada anda semua yang melibatkan kepada formula Razak. Kalau kita dengar baik-baik, apakah yang dimaksudkan dengan formula? Iaitu cara untuk kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Sebagai contoh, jika kita ingin menghafal sifir, apakah cara yang akan diberikan oleh saya? Saya akan kata kita akan menggunakan jari sebagai cara untuk kita menghafal sifir. Dan mungkin anda juga akan ada perbezaan dalam kita mencapai matlamat untuk kita menghafal sifir ini, tuan yang diperlukan. Contoh yang melibatkan kepada formula Tun Abdul Razak. Yang pertama, dasar ekonomi baru yang ada dua kepentingan melibatkan pembasmian kemiskinan, dan yang kedua adalah ekuiti pemilikan 30% terhadap Bumi Putra, 30% terhadap syarikat asing dan 40% kepada China. Kedua, pembangunan masyarakat di dalam DEB ini juga menekankan kepada aspek iaitu MARA, iaitu pembangunan kepada Bumi Putra. Kedua, FEDA, iaitu pembangunan masyarakat di luar bandar, dan juga FELKRA. Di dalam debat hari ini, apakah yang membezakan Tun Abdul Razak dengan Datuk Seri Najib? Apa yang membezakan adalah Tun Abdul Razak menggunakan pendekatan iaitu fokus kepada pembangunan masyarakat dalam ekonomi, iaitu kita berbicara soal mikroekonomi. Tetapi apakah guna cara yang digunakan oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, iaitu pembangunan luar negara sebagai contoh GST ataupun kita panggilnya sebagai makroekonomi. Apakah pula yang dimaksudkan dengan perlu dikekalkan? Dalam debat pada hari ini, bila seorang Perdana Menteri telah pun melampirkan masalah kepada anda, kebimbangan kita dalam menghadapi dua jurang ini boleh untuk menjawab masalah ataupun tidak. Bermaksud formula Tun Abdul Razak dalam menjawab masalah ini, akhirnya dia boleh terus mencapai kepada matlamat perdebatan iaitu demi kesaksamaan ekonomi. Bermaksud di dalam debat pada hari ini kita menilai bagaimana formula Tun Abdul Razak iaitu mikroekonomi dalam menjawab kepada masalah-masalah yang telah saya lampirkan. Semudah itu sahaja pemahaman
Perwakilan Kerajaan. Sebelum itu dipersilakan. Kami percaya keperluan ini perlulah merujuk kepada dua perkara. Status ekonomi sekarang yang berdesak. Adakah keadaan kita tidak ada formula langsung untuk berdepan dengan situasi ekonomi semasa? Sebab itu, benar kata anda, status ekonomi mendesak. Kita ingin mencapai tahap 2020, iaitu negara maju dan berkembang. Tetapi dalam masa yang sama kita meninggalkan masyarakat yang sebenarnya memerlukan perhatian yang lebih daripada kerajaan. Sebab itu kita berbicara soal mikroekonomi di dalam perkembangan bangsa. Bukan di meja perwakilan kerajaan. Bila saya kata formula rasa ini perlu dikekalkan demi kesaksamaan ekonomi adalah untuk merapatkan jurang luar bandar dan juga bandar. Apakah formula yang digunakan saat Tun Abdul Razak ini menjadi seorang Perdana Menteri? Pertama, rancangan buku merah, iaitu usaha terus ke arah pembangunan masyarakat luar bandar. Tahukah anda semua, perancangan buku merah ini dilancarkan pada 6 Mei 1960 yang menjadi atur cara pembangunan selari di semua kawasan luar bandar dengan pelaksanaan melalui 3 peringkat, iaitu pusat, negeri dan juga daerah, bermaksud yang melibatkan kepada akses komunikasi. Kedua, bertujuan untuk menanam sifat berkomuniti dan berkepentingan dalam pembangunan setempat. Melalui pembangunan buku merah ini, Malaysia dilihat sebagai model negara yang mempunyai pendekatan pembangunan luar bandar yang mantap di peringkat global dan merupakan momentum pertama pembangunan luar bandar. Tetapi, apakah yang berlaku pada status quo yang melibatkan pemerintahan Datuk Seri Najib? Kita lihat bagaimana akses yang melibatkan kepada pendapatan, akses yang melibatkan kepada komunikasi luar bandar, akses yang melibatkan kepada masalah pengangkutan, akses yang melibatkan kepada masalah pendidikan. Sebagai contoh, di negeri Sabah dan juga Sarawak mempunyai masalah yang melibatkan kepada akses pendidikan, iaitu melibatkan pembinaan sekolah yang tidak menempati infrastruktur. Kedua, masalah yang melibatkan guru sendiri, iaitu tidak berkeinginan untuk membangunkan pendidikan di luar bandar. Jadi, dengan formula yang dicadangkan melalui formula Tun Abdul Razak ini boleh menjawab masalah yang telah saya lampirkan, merapatkan jurang luar bandar dan juga bandar. Mohon untuk terus mencadang demi kesaksamaan ekonomi negara. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Wan Azizul Hakim. Beliau berumur 21 tahun dan berasal daripada Balakong, Ceras, Selangor. Beliau merupakan seorang mahasiswa yang sedang mengambil kursus ijazah sarjana muda Bahasa Arab dan Tamadun Islam. Beliau juga mempunyai sebuah kolam ikan di mana hobi beliau adalah untuk membela anak-anak ikan pada hari ini. Baik, selesai dengan pembukaan yang berhati. Kita bergerak kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang Datuk Syahrul Nizam untuk menyampaikan ucapan balas beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya menurunkan buat anda semua. Selamat Hari Wilayah juga buat semua penduduk wilayah persekutuan. Tuan-tuan Pertudewan, formula Razak perlu dikekalkan demi kesaksamaan ekonomi negara. Namun, pendirian Teguh Perwakilan Pembangkang, formula Razak tidak perlu dikekalkan demi kesaksamaan ekonomi negara. Sebelum membentangkan kes perwakilan pembangkang, saya akan tegur masalah perwakilan kerajaan. 6 minit penceritaan tentang latar cerita sahaja Tuan Pertudewan. Saya kira saudara berbincang membahagikan masa dengan baik. Baik, apa yang dibentangkan oleh beliau? Bercerita tentang formula Razak warga Dewan sekalian. Beliau terus rujuk kepada dasar ekonomi baru warga Dewan sekalian. Dan beliau perlu tunjukkan kepada kita sebenarnya dasar ekonomi baru ini dimulakan pada tahun 1970 dan sasaran Tun Abdul Razak pada tahun 1990 warga Dewan sekalian. Itu adalah sepanjang kerelevanan dasar ekonomi baru
Pertua Dewan. Jadi, apabila kami asak dan tanya tentang status keperluan, kata beliau ada dua perkara, jurang pendapatan bandar dan luar bandar serta pegangan ekuiti Bumi Putra warga Dewan sekalian. Jadi, saya nak tanya kepada anda, kalau kita tidak laksanakan formula razak hari ini, adakah dua perkara tersebut tidak dapat untuk kita capai? Ini tidak perlu dilakukan kerajaan. Yang kedua warga Dewan sekalian, apabila bercerita tentang formula razak, beliau cuba bandingkan formula razak dan anaknya Datuk Seri Najib warga Dewan sekalian. Bagaimana dengan pandangan Tun Abdul Razak dari sudut mikroekonomi dan Datuk Seri Najib dari sudut pandangan makroekonomi? Saya nak tanya kepada anda, apa buruknya makroekonomi yang jauh lebih luas pandangannya? Adakah tidak boleh menjawab jawapan jurang pendapatan bandar dan luar bandar seperti ini? Tidak pernah timbul dalam kes kewakilan kerajaan warga Dewan sekalian. Dan perkara-perkara penting yang menjadi titik tolak perdebatan adalah mengekalkan. Tapi sayang seribu kali sayang, mengekalkan ini tidak pernah kita tahu statusnya warga Dewan sekalian. Pada hari ini seolah-olah perkataan mengekalkan itu kabur dalam unsur perdebatan, sedangkan saksang ada perkataan mengekalkan. Saya nak tanya, mengekalkan ini adakah kita akan ambil sebiji dasar ekonomi baru yang meninggalkan dasar yang sekarang ini kita laksanakan, atau bagaimana tuan yang dan di akhir perdebatan warga Dewan sekalian, apabila beliau bercerita maklumat dua perkara, iaitu merapatkan jurang luar bandar dan bandar serta pegangan ekuiti Bumi Putra, apa yang boleh kami garapkan dalam Dewan Perdebatan hari ini? Perwakilan kerajaan akan meneruskan dasar perlindungan ataupun afirmatif kepada golongan Bumi Putra warga Dewan sekalian. Jadi saya nak tanya, apakah kerelevanan perkara ini dalam berhadapan dengan status keperluan ekonomi hari ini warga Dewan sekalian? Sila jawab begini. Datuk, dasar afirmatif dan dasar perlindungan yang kita sedang amalkan inilah formula razak. Kita nak kekalkan ataupun tidak, ini bagian yang kita. Betul, kekal ataupun tidak. Soalnya sekarang bagaimana dengan status formula sekarang ini? Apa yang kita nak buat dari Pertua Dewan? Ini yang tidak pernah timbul dalam kes kewakilan kerajaan. Jadi, saya kira dalam hujah penceritaan seorang Perdana Menteri tentang merapatkan jurang bandar dan luar bandar, di akhir penceritaan, beliau tidak pernah terangkan kepada kita apakah program dalam formula razak yang boleh kita wujudkan untuk merapatkan jurang bandar dan luar bandar warga Dewan sekalian. Akhirnya, saya kira hujah ini tidak lagi membuktikan analisis keperluan formula razak untuk dikekalkan. Maka, pendirian kewakilan pembangkang formula razak tidak perlu dikekalkan demi kesaksamaan ekonomi negara. Kes kewakilan pembangkang, pertama saya akan bercerita kepada anda perubahan keperluan ekonomi semasa, dan yang kedua akan menceritakan tentang untuk mengangkat ideologi bangsa Malaysia warga Dewan sekalian, dan yang ketiga kami akan hadir dengan formula yang lebih tepat untuk kesaksamaan ekonomi negara. Hari ini kami akan bertemu dengan perwakilan kerajaan. Baik, kes ataupun hujah yang pertama tentang perubahan keperluan ekonomi semasa. Warga Dewan sekalian, kenapa pada zaman Tun Abdul Razak beliau mengilhamkan dasar ekonomi baru? Semua orang sedia maklum, Perdana Menteri sebelumnya setahun membangunkan negara daripada penjajahan. Kita dapatkan kemerdekaan, kita membina asas pentadbiran sebuah negara. Kemudian diteruskan oleh Tun Abdul Razak kerana keperluan pada waktu itu 70% orang miskin Tegar adalah orang Melayu sendiri warga Dewan sekalian. Jadi apabila dasar ataupun pegangan ekuiti diperkenalkan pada waktu itu, memang bertepatan warga Dewan sekalian melihat pada status keperluan semasa pada waktu itu warga Dewan sekalian. Namun, tahukah anda perubahan yang berlaku hari ini, kita sudah pun boleh merapatkan jurang bandar dan luar bandar. Saya buktikan kepada anda dalam laporan program transformasi ekonomi kerajaan telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri, antara jurang yang boleh kita rapatkan adalah sebanyak 3% warga Dewan sekalian antara bandar
kepada anda. Kerana perubahan ekonomi semasa, keperluan semasa, saya buktikan formula Razak, iaitu dasar ekonomi baru tidak perlu dikekalkan demi kesaksamaan ekonomi negara Dewan sekalian. Maka saya mohon keseluruhan isi Dewan percaya usaha perlu untuk ditolak. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Muhammad Syarul Nizam. Beliau merupakan seorang mahasiswa tahun 2 daripada Fakulti Undang-Undang, berasal daripada Sik Kedah dan bercita-cita untuk menjadi seorang pengurus besar tabung haji. Untuk pengetahuan umum, ini sebenarnya kali keempat berturut-turut Universiti Islam Antarabangsa berada di pentas final AFSA pada tahun ini. Baiklah, mari kita dengarkan pula hujah balas daripada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Dipersilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat sekalian, hari ini kita sedang gembira, bergelak ketawa, beriang-riang, mengecapi nikmat rasa bahagia sehingga kita terlupa inilah jasa wira negara Datuk Tun Abdul Razak kita. Hadirin hadirat sekalian, kami mengusulkan satu usul untuk kita sama-sama bincangkan, iaitu formula Razak perlu dikekalkan demi kesaksamaan ekonomi. Hadirin hadirat sekalian, mari kita analisis satu persatu masalah di pihak perbankan. Pertama sekali, kata Datuk Syarul Nizam ini, DEB ini dilakukan pada tahun 1970 hingga 1990. Hadirin hadirat sekalian, namun apa yang mereka terlupa untuk menganalisis dalam tempoh itu apakah yang berlaku. Sebab dalam tempoh 1970 hingga tempoh 1990 ini kita dapat untuk merapatkan jurang antara kaum. Hadirin hadirat sekalian, sebab itulah kita perlu kekalkan perkara ini. Hadirin hadirat sekalian, pertama. Kedua, kata mereka, apakah sebenarnya masalah dalam makroekonomi yang kita ada sekarang? Hadirin hadirat sekalian, berkuih-kuih untuk Datuk Azizul terangkan kepada anda. Disebabkan sekarang kita melakukan dasar ekonomi yang terbuka, wujud masalah jurang antara bandar dan luar bandar. Hadirin hadirat sekalian, dan juga wujud jurang antara kaum. Hadirin hadirat sekalian, perkara ini tidak pernah dijentik oleh perwakilan perbankan. Hadirin hadirat sekalian, seterusnya kata mereka, kami tidak pernah bercerita tentang program-program dalam formula Razak. Hadirin hadirat sekalian, Datuk Azizul terangkan kepada anda tentang buku merah dan sebagainya. Itu apa? Hadirin hadirat sekalian, itulah program-program yang Datuk Razak lakukan dalam negara kita untuk merapatkan jurang kaum dan merapatkan luar bandar dan juga bandar. Hadirin hadirat sekalian, seterusnya kalau anda dengarlah hujah pertama ini berhujah tentang perubahan dasar. Hadirin hadirat sekalian, sedar ataupun tidak, hujah tentang perubahan dasar ini seolah-olah ingin menuntut, oh kita biarkan orang kaya terus kaya, orang miskin terus miskin. Hadirin hadirat sekalian, prinsip moral inilah yang tidak baik untuk kita sampaikan. Sebab itulah kami di pihak kerajaan hari ini, kami lebih praktikal. Kami lihat pada hari ini kita ingin bangunkan kemajuan negara
dalam negara kita diisytiharkan sebagai keluarga miskin tegar, hadirin hadirat sekalian. Namun apakah yang telah dilakukan oleh Datuk Abdul Razak, hadirin hadirat sekalian? Datuk Abdul Razak datang memperkenalkan dasar ekonomi baru, hadirin hadirat sekalian, dan daripada laporan yang sama menunjukkan Datuk Tun Abdul Razak ini berjaya untuk merapatkan jurang antara kaum dalam negara kita, hadirin hadirat sekalian. Maksudnya setelah memperkenalkan dasar ekonomi baru, kita dapat untuk merapatkan jurang antara kaum Cina, kaum India dan kaum Melayu dalam negara kita, hadirin hadirat sekalian. Namun kita lihat apa yang dilakukan dalam dimensi pada hari ini, hadirin hadirat sekalian. Pada hari ini anak kepada Datuk Abdul Razak ini telah melakukan satu dimensi baru terhadap negara kita dengan melakukan model ekonomi baru, hadirin hadirat sekalian. Maksudnya ekonomi yang lebih terbuka, hadirin hadirat sekalian. Sebab itu kalau kita lihat pelibatan Equity Melayu di dalam GEC, Equinas hanya 4% sahaja, hadirin hadirat sekalian, setelah kita membuka kotak ini kepada orang-orang luar, hadirin hadirat sekalian. Sebab itu pada hari ini perwakilan kerajaan tidak pernah cakap dalam dewan usaha-usaha yang kerajaan sekarang jalankan tidak betul, tidak baik dan sebagainya. Tapi tolonglah ingat, nak buat TPPA ke, nak buat apa-apa dasar dan sebagainya ke, tolonglah ingat rakyat-rakyat yang miskin di bawah dalam hadirat sekalian. Sebab itu kami percaya Pemuda Razak perlu kita kekalkan, hadirin hadirat sekalian. Dan saya ingin kongsikan satu fakta mengenai negara-negara maju di luar sana, hadirin hadirat sekalian. Menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD, dalam laporan Berlin menyatakan jurang antara orang kaya, orang miskin di negara-negara maju sangatlah rendah, hadirin hadirat sekalian. Contohnya negara Jerman, negara Kanada, hadirin hadirat sekalian. Sebab apa? Di negara Jerman dan negara Kanada ini mereka lebih memfokuskan untuk membangunkan rakyat-rakyat mereka terlebih dahulu, hadirin hadirat sekalian, sekaligus dapat menonjolkan ekonomi negara mereka, hadirin hadirat sekalian. Jadi percayalah, Formula Razak tidak boleh kita lupakan. Malah kita perlu untuk mengekalkan formula ini, hadirin hadirat sekalian, demi kesamaan ekonomi dalam negara kita. Mohon usaha terima kasih. Terima kasih Datuk Muhammad Suhairi Zikrul. Beliau berumur 20 tahun, merupakan pelajar ijazah sarjana muda undang-undang dan berasal daripada Kuantan Pahang. Di luar dewan tadi, saya dan Datuk Zikrul sempat berbual-bual dan beliau sangat-sangat berharap agar tempat kelahiran beliau, Kuantan ini cepat-cepat bebas daripada pencemaran baksit yang sedang melanda di kawasan itu. Baik, mari kita dengarkan pula ujar balas daripada Timbalan Ketua Pembangkang kita pada hari ini, Datuk Muhammad Syahmin Akif. Dipersilakan. Cubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya titipkan. Hanya dengan rahmat Tuhan boleh membalas jasa. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pihak kerajaan dan juga pembangkang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecintaan saya buat anda semua. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pertama sekali, pihak pembangkang tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan bahawa kami tidak akan membantu golongan miskin. Tetapi apa yang kami lakukan adalah kami percaya formula yang ada pada status semasa inilah yang akan lebih banyak membantu orang miskin. Sebab itu Tuan Yang di-Pertua Dewan, formula Razak ini tidak perlu dikekalkan untuk kesaksamaan ekonomi negara yang tidak pernah dibuktikan oleh meja perwakilan kerajaan. Pertama sekali Tuan Yang di-Pertua Dewan, rupanya yang kedua itulah anak ikan kepada yang pertama Tuan Yang di-Pertua. Sebab apa yang beliau lakukan hari ini berlakunya percakapan oleh yang kedua itu Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab apa? Hari ini kata Datuk Betty ataupun Puan Azizul Hakim ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, kata beliau jurang ekonomi kita ini ada masalah. Sebab itu kita perlu kekalkan BEB ini. Tetapi bangkit anak ikan beliau ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, kita tidak ada masalah jurang ekonomi. Akhirnya kita dah
Dewan tidak pernah dijawab oleh mereka. Dan kalau ada formula sekarang, adakah kita tidak dapat jawab dua perkara tersebut, iaitu luar bandar dan dalam bandar ini, dan juga tuan yang di Dewan isu equity yang tidak pernah dihujahkan oleh meja perwakilan kerajaan. Dan yang ketiga, berkenaan dengan kaedah kita mengekalkan, adakah dengan keadaan kita ambil sebiji-sebiji dasar ekonomi baru dan kita masukkan apa yang kita ada sekarang ini. Akhirnya, kalau kita masukkan tuan yang Dewan, kesamaan ekonomi negara ini tidak dapat untuk kita capai. Hujah pertama perwakilan kerajaan cerita berkenaan dengan buku merah. Hujah 1 minit ini tidak sempat untuk ceritakan kepada kita apa yang boleh untuk dilakukan oleh buku merah ini terhadap keperluan kehidupan semasa kita. Sebab kami percaya dengan kes perwakilan kerajaan ini tidak boleh untuk kita kekalkan. Sebab itu perwakilan pembangkang hari ini lebih baik oleh Dewan. Kami lebih memandang ke hadapan. Kami percaya kita formula razak tidak perlu dikekalkan untuk kesamaan ekonomi negara. Dipersilakan Datuk Betty. Datuk, satu masalah tentang formula razak pun anda tidak pernah sentuh. Jadi kenapa tidak boleh dikekalkan seperti ini? Yang diperlukan saya tak guna berhujah anda dan buat fitnah perwakilan kerajaan. Baik kalau nak menang debat macam ni tuan yang di Dewan. Hujah kedua perwakilan kerajaan pembangkang. Sebenarnya tuan yang di Dewan, formula razak tidak perlu dikekalkan demi kesamaan ekonomi negara untuk kita mengangkat ideologi bangsa Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dan dimatlamatkan di dalam kesamaan ekonomi ini? Merujuk kepada pelan pembangunan ekonomi untuk membantu memacu Malaysia secara menyeluruh menjadi sebuah negara seperti yang digariskan oleh wawasan 2020. Apa yang ada di dalam wawasan 2020 ini iaitu cabaran ke-8 untuk pengalihan kekayaan negara secara adil dan saksama, di mana wujud perkongsian sepenuhnya dengan menghilangkan identiti kaum tersebut daripada aktiviti ekonomi mereka. Sebab itu tuan yang di Dewan, berdasarkan wawasan 2020 ini, kami percaya dasar yang baru ini perlu selari dengan formula ekonomi kesamaan ekonomi kita tuan yang di Dewan. Sebab itu apabila berlakunya dasar perlindungan di dalam formula razak ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti Tunggidan Mara, Kejora, Felda, perkara ini memang bagus. Tetapi hadirin dan hadirat sekalian, kita seolah-olah terlepas pandang golongan yang sepatutnya kita bantu. Sebab yang miskin ini bukan bumi putra sahaja. Yang miskin ini juga ada terdiri daripada Malaysia, ada juga terdiri daripada India, ada juga etnik yang lain. Sebab itu tuan yang kita Dewan, untuk kita kekalkan formula razak untuk kesamaan ekonomi negara, perkara ini tidak perlu untuk kita kekalkan. Selesai hujah kedua. Hujah ketiga, sebenarnya kami juga ada solusi. Formula yang lebih tepat tuan yang diperlukan bukanlah formula razak, tetapi formula yang diperkenalkan oleh anak dia beliau sendiri, iaitu formula Tun Dr. Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Maafkan saya dalam berlawan dengan orang-orang cantik di perwakilan kerajaan. Kenapa tuan yang diperlukan? Formula ekonomi yang diperkenalkan beliau ini telah merentasi faktor perbezaan warna kulit, status kaum dan pegangan agama tuan yang diperlukan. Akhirnya perkara ini memberikan kelebihan. Sebab yang pertama, kita dapat memenuhi tuntutan kesamaan ekonomi negara semasa ini. Dan yang kedua, ia selari dengan ideologi sekarang. Contohnya tuan yang diperlukan, berdasarkan program transformasi ekonomi, kita menjalankan pelbagai inisiatif yang tidak berfokus kepada mana-mana kaum tuan yang diperlukan. Contohnya amanat ikhtiar, kemudian BRIM, voucher satu Malaysia yang merentasi semua faktor kaum luar bandar dekat luar bandar. Sebab itu hari ini ada kesannya. Contohnya pada tahun 2009, hari ini kadar per kapita masyarakat hanya pada kadar 7.059 Amerika Syarikat, dan pada tahun 2014 meningkat disebabkan dasar yang tidak memilih bunuh ini tuan yang diperlukan kepada $10,426 Amerika Syarikat. Kesimpulannya hadirin dan hadirat sekalian, formula yang kita ada sekarang ini yang bergerak seiring dengan tuntutan semasa tuan yang diperlukan lebih menjawab isu kesamaan ekonomi. Sebab itu formula razak tidak perlu dikekalkan demi kesamaan ekonomi negara. Mohon membangkang negara. Assalamualaikum.
21 tahun, berasal daripada Kajang Selangor dan merupakan mahasiswa tahun pertama daripada Fakulti Undang-Undang. Dan moto hidup beliau pada ini adalah fa inna ma'al usri yusra. Ini yang ditulis atas kertas pada hari ini. Baik, sebelum kita bergerak kepada sesi pembidasan, suka saya untuk berkongsi sedikit keistimewaan debat terbuka ASTA pada hari ini. Tahu tak anda, pada setiap tahun, pada pentas akhir, kita akan memperdebatkan tentang tokoh-tokoh negarawan kita. Sebagai contohnya, pada tahun lepas, usul kita adalah sebenarnya Aidilogi Paklah adalah jawapan terbaik. Tahun sebelumnya, kita perlukan ceknet, dan tahun sebelumnya, cadangan Onn Jaafar perlu diterima. Jadi, hari ini kita akan bergerak kepada pembidasan terhadap usul yang membincangkan tentang formula razak. Saya persilakan menteri pertama daripada perwakilan kerajaan, dipersilakan. Hadirin sekalian, kalau Tun Abdul Razak dengar kata-kata membangkang, tersedak di bawah tanah. sekarang dalam konteks isu dan masalah ini, kita lihat banyak lagi masalah jiwa yang timbul. Sebab itu kami yang tidak percaya formula razak adalah jawapan dalam menangani dan menepani isu-isu jiwa ini. Hari ini dan segala. Baik, selesai dengan sebuah gelar pemangkat, kita lihat juga apa hujah. Hujah bahawa kita kunci perubahan keperluan ekonomi semasa. Memang mana ekonomi akan sentiasa mengalami perubahan. Namun anda pernah
untuk kita membakar rakyat-rakyat silakan. Banyak betul krisis identiti anda. Sekarang ni apa buruknya dasar sekarang yang tidak boleh untuk dipenuhi terhadap keadaan untuk semua kaum? Buruknya soalan kita bukan. Kenapa mahasiswa yang sampai terkoyak usul? Kenapa kalau Melayu tidak maju, kita masih lagi berharap cek account NCIMB melihat baki dia dan sebagainya. Apa yang betul jawab? Kalau kemungkinan Melayu dan ini masih lagi dapat belum diatasi oleh pemula anda. Itu yang pertama. Kedua, kata mereka, oh, sekarang ini Melayu sudah ada. Kita patut menolong golongan sepatutnya. Tiba persoalan, siapa golongan sepatutnya yang kita tolong hari ini? Sebab kalau menurut UPD, kadang kemungkinan masih lagi dipegang oleh orang lain. Sebab inilah kita menggunakan dasar ekonomi baru. Adik-adik sekalian, walaupun sudah bermakan zaman, namun hari ini Melayu masih lagi lemah dalam pemilikan equity, dalam ekonomi. Sebab itulah kita perlu tekankan Raza dalam membangkitkan ekonomi orang Melayu dan bumi putra. Adik-adik sekalian, dan menyelamatkan program-program yang terjadi sengaja. Program reformasi, bukan transformation, boleh begitu. Disebabkan program ini, namun dan tentu Najib Raza telah berhutang kepada PPPA dan Parlimen sudah meluluskan. Kami bukanlah anti dan bantah PPPA. Kalau benar PPPA ini baru, alhamdulillah. Namun jangan benar lupa kaum miskin seperti kami. Kami perlukan perlindungan. Bukan semula tolong Raza. Ada sekalian setelah Najib telah terdapat benar lelah sama lelah apa yang bercakap. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pertama Datuk Muhammad Fikri. Beliau merupakan mahasiswa ijazah sarjana muda sains politik dan daripada apa yang terlihat, beliau mempunyai ramai peminat pada hari ini. Baik, mari kita dengarkan pula sesi pemilasan daripada pembangkang pertama. Dipersilakan. Warga Dewan, saya hargai dan kagumi tindakan Tun Abdul Razak untuk menangani situasi ekonomi pada tahun 1970. Tetapi, semakin ekonomi kita semakin maju, semakin berkembang pesat, perwakilan pembangkang percaya cara untuk menangani isu keperluan ekonomi semasa perlu berbeza dengan situasi pada dahulu kala. Sebab itu kami berpendirian teguh, formula Razak tidak perlu dikekalkan untuk kesaksamaan ekonomi. Ada 3 sebab kenapa kami percaya begitu. Pertama, perubahan keperluan ekonomi semasa. Kedua, untuk
Aku dah 5-10, 5 tambah 5 juga 10. Betul, tadi yang salah. Itu yang pertama. Kedua, salah interpretasi formula Razak. Apa impak ekonomi? Jawab. Yang hormat, ini tentang hujah anda. Apa impak ekonomi formula Razak kepada ekonomi? Baik, hujah pertama tentang merapatkan jurang bandar dan luar bandar. Anda cerita kita ada rancangan buku merah yang membuat pantauan, tetapi pantauan ini tidak kepada pelan tindakan apa dalam formula Razak ini tidak pernah diceritakan. Sebab tak cerita, saya tolong sikit warga dia sekalian. Dalam formula Razak ini kita lakukan pembangunan bidang pertanian, Felda dan juga Bernas warga dia sekalian. Tetapi masalah yang dikeluarkan oleh saudara Wan Azizul adalah masalah akses pendidikan dan pengangkutan. Macam mana formula yang membangunkan bidang pertanian boleh menyelesaikan isu pengangkutan? Itu kesamaan ekonomi formula Razak tidak kita perlukan warga dia sekalian. Dan saya boleh bagi tahu kepada anda apa formula sekarang yang berkesan. Contohnya, untuk isu akses pengangkutan warga dia sekalian, bajet baru 2016 memperuntukkan 30.4 juta untuk pembangunan jalan di Sabah dan Sarawak. Dan untuk pendidikan, anda tahu, guru-guru IPG semua kita hantar ke luar bandar untuk mendapatkan jurang akses pendidikan dan pengangkutan. Kita tidak perlukan formula Razak untuk kesamaan ekonomi, tetapi jawapan pembangkang yang menjawab masalah yang dikeluarkan oleh saudara Wan Azizul warga dia sekalian. Hujah kedua hari ini untuk merapatkan jurang kaum warga dia sekalian sebab dasar pecah dan perintah. Tapi saya tak pernah tahu pembahagian equity bagaimana dalam formula Razak yang boleh untuk merapatkan jurang kaum. Saya nak bagi tahu anda, dalam formula Razak jurang keagihan equity anda 30% bumi putra, 40% pelaburan asing dan 30% kaum-kaum lain. Tetapi anda perlu tahu, pengagihan equity pada formula Razak ini adalah pengagihan yang ikut individu. Maksudnya kita bagi kepada orang secara individu. Sebab itu, dalam equity bumi putra warga dia sekalian, kita hanya berjaya menghasilkan individu yang kaya. Kita tak berjaya untuk menghasilkan masyarakat atau kaum Melayu secara sebab itu anda tahu, dalam 10 orang terkaya di Malaysia, satu sahaja orang bumi putra, iaitu Tan Sri Said Muhammad Al-Bukhari warga dia sekalian. Formula dahulu tidak berjaya untuk mengangkat keseluruhan ataupun secara kolektif pembangunan kaum yang ada di dalam memang perdebatan hari ini cukup mudah. Setiap masalah yang ditunjukkan oleh perwakilan kerajaan, saya telah tunjukkan formula ataupun cara yang digunakan pakai dalam zaman Tun Abdul Razak hari ini tidak pernah menjawab masalah tersebut. Tetapi cara dan cadangan yang dilakukan pada masa kini boleh untuk menjawab masalah warga dia sekalian. Tetapi kerajaan hari ini sekadar mengagung-agungkan formula Razak. Kita tidak pernah dengar bentuk formula ataupun pelan tindakan apa yang dibawakan oleh formula itu untuk kesamaan ekonomi. Justru saya percaya hari ini formula Razak tidak perlu dikekalkan demi kesamaan ekonomi negara atas 3 sebab. Pertama, keperluan ekonomi semasa yang sudah berubah. Kedua, untuk mengangkat ideologi bangsa Malaysia. Dan yang ketiga, kami tampilkan kepada anda alternatif untuk menjawab masalah kerajaan. Mohon untuk membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Saksama Mawar Dewan Perubatan pada hari ini, Datuk Nur Anisatul Ashikin. Beliau merupakan mahasiswi undang-undang tahun pertama, berumur 21 tahun dan berasal daripada Kuala Lumpur. Selamat Hari Wilayah Datuk Anisatul. Baik, sebelum kita bergerak pada sesi penghubungan dan untuk memberi masa kepada kedua perwakilan, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan barisan hakim yang menghakimi pentas akhir pada hari ini. Saya perkenalkan 7 orang hakim kita, bermula dengan Encik Muhammad Rizwan Hussein. Beliau merupakan Exco Teknologi Persatuan Golongan Syariah Malaysia dan pengasas firma Azmi Mawadah dan Riz Associates. Beliau juga sering muncul dalam program-program televisyen untuk mengupas isu-isu perundangan syariah dan merupakan alumni yang tepat dari Universiti Malaya. Hakim kita yang seterusnya adalah Encik Muhammad Syarul Azwan Muhammad Nasri, merupakan pegawai Jabatan Perangkaan Lebih Faham, aktif dalam program-program pembangunan dan pertandingan debat dan pidato di peringkat Universiti Seluruh
merupakan pensyarah di IPG Ilmu Khas, pelopor pembangunan tempat di peringkat IPG seluruh negara dan merupakan antara individu awal yang memperkenalkan debat dalam parlimen di peringkat IPG. Seterusnya, Puan Sakinah Al-Mubarakah binti Muhammad merupakan personaliti TV di RTM, aktivis orator serta pengucapan awam, masih terlibat aktif dalam aktiviti pengucapan awam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk program usahawan dan juga sebagai jurulatih orator bagi NGO belia seperti ABIM dan juga IKRAF, merupakan alumni tempat Universiti Teknologi Malaysia. Dan di sebelah beliau adalah Encik Muhammad Khaizil Farhad bin Abidin, merupakan ahli Parlimen Belia Malaysia dan juruterus sepenuh masa perlibatan dalam dunia orator lebih serikat dan masih aktif bergiat seperti jurulatih orator bagi NGO belia seperti ABIM dan juga IKRAF, merupakan alumni tempat Universiti Teknologi Nasional. Baiklah, Universiti Tenaga Nasional, maafkan saya. Dan pencapaian terbaik Encik Muhammad Khaizil Farhad adalah menjadi suami kepada Puan Sakinah Al-Mubarakah pada hari ini. Seterusnya, kita juga berbangga untuk mempunyai Dr. Nur Sulastri Yurni Ahmad, penganalisis politik dan pensyarah kanan di Jabatan Antropologi dan Sosiologi Fakulti Sastra dan Sains Sosial. Beliau juga merupakan Fellow Razak School of Government dan sering muncul dalam program-program televisyen serta merupakan antara kolumnis tetap di Berita Harian dan Putusan Malaysia. Dan akhir sekali, saya mengenalkan Ketua Hakim kita pada hari ini, Encik Muhammad Hassan Abdul Hamid, yang merupakan Wakil Tetap Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva yang kini memegang jawatan pengarah di Southeast Asia Regional Center for Counter Terrorism, merupakan alumni tempat UNITED. Baik, saya kira kita sudah selesai berkenalan dengan hakim-hakim kita pada hari ini. Saya persilakan wakil daripada perwakilan perbankan untuk menyampaikan pertolongan. Dipersilakan. Warga Dewan sekalian, puisi buat Tun Abdul Razak dari jendela zaman ini bercerita. Ilhamku untuk rakyatku, idealku untuk zamanku. Dan puisi buat Tun Mahathir pula bercerita, angan-anganku untuk membina bangsa Malaysia. Atas rasa cinta kepada pemimpin-pemimpin negara ini, kami lahirkan pendirian dengan penuh sayu. Betapa formula Razak tidak perlu dikekalkan demi kesaksamaan ekonomi negara. Tuan Yang Di-Pertua Dewan, sepanjang perdebatan ini berlangsung, apa masalah pegangan kewakilan kerajaan? Saya buktikan satu persatu. Pertama, hari ini seorang Perdana Menteri bercerita dalam matlamat kita ada masalah jurang pendapatan luar bandar dan bandar serta antara kaum warga dewan sekalian. Pun begitu warga dewan sekalian, beliau bercerita tentang tuntutan ekonomi semasa hari ini, saat ini, detik ini. Tapi ada pernah kita dengar kerelevanan dasar ekonomi baru dibentangkan oleh Perdana Menteri? Tidak pernah dia pun diceritakan dalam dewan perdebatan untuk disesuaikan dengan keperluan ekonomi semasa warga dewan sekalian. Itu yang pertama. Kedua, warga dewan sekalian, apabila bercerita tentang kesaksamaan ekonomi negara, mereka bercerita tentang pengagihan yang adil, bermaksud antara kaum bandar dan luar bandar. Tetapi warga dewan sekalian, cara mereka sendiri tidak pun mengangkat konsep kesaksamaan ekonomi negara. Sebab yang mereka perjuangkan Melayu Bumi Putra itu sudah berbeda dengan konsep pegangan bangsa Malaysia, warga dewan sekalian. Dan yang ketiga, saya nak tegurlah seorang menteri ketiga. Berceritalah sama sendiri warga dewan sekalian. Beliau kata debat hari ini nak nilai formula Razak hari ini sesuai atau tidak untuk dikekalkan. Bukan nak cari formula baru. Tiba-tiba dipuncuk bidasan beliau tuntut kami tunjukkan formula baru. Kami tunjukkan tidak dibidas warga dewan sekalian. Maksudnya formula baru ini benar-benar perlu untuk dikekalkan untuk memenuhi perubahan ekonomi semasa warga dewan sekalian, iaitu formula anak dana Datuk Seri Najib bin Abdul Razak
ekonomi yang rentas kaum, rentas agama, rentas bangsa ini lambang kesaksamaan ekonomi negara yang diperlukan. Maka apabila kami bercerita tentang formula Razak tidak perlu dikekalkan, kami bercerita tentang perubahan semasa, dan kita perlu sedar warga dewan sekalian, perwakilan kerajaan tidak perlu membidas tentang 46 tahun mengamalkan dasar ekonomi baru, apa impak dan dampak positif yang disumbangkan. Kita tidak nak tahu warga dewan sekalian, kerana mereka percaya dasar ekonomi baru sebenarnya tidak perlu dikekalkan demi kesaksamaan ekonomi negara pada hari ini. Timbang dalam perdebatan pada hari ini mudah. Kami sudah bersemuka dengan perwakilan kerajaan. Kami jawab matlamat mereka untuk merapatkan jurang pendapatan bandar dan luar bandar, merapatkan equity pegangan Bumi Putra, bukan Bumi Putra dan orang asing warga dewan sekalian, dengan cara yang kita laksanakan hari ini warga dewan sekalian. Dan kita perlu berfikir sejenak, mengapa program rasionalisasi subsidi dilaksanakan kalau bukan memenuhi keperluan orang-orang yang benar-benar perlu, merentasi faktor kaum. Itulah lama kita mengangkat kesaksamaan ekonomi negara antara kaum warga dewan sekalian. Di akhir perdebatan, kami lebih baik dalam menjawab kejutan perdebatan. Kami lebih memenuhi aspirasi kesaksamaan ekonomi negara, kerana kami percaya warga dewan sekalian, hari ini yang lemah dibantu, yang tiada dilindungi, itu lambang kesaksamaan ekonomi negara yang sejati. Maka saya mohon formula Razak tidak perlu dikekalkan demi kesaksamaan ekonomi negara. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Syarul Nizam. Baiklah, marilah kita sama-sama mendengarkan ucapan terakhir untuk pusingan akhir debat terbuka Astar pada kali ini. Dipersilakan wakil daripada kerajaan. Biarpun tiada ini bukan di tangan saya dan juga kami semua, dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia didukung oleh universiti-universiti yang lain, tetapi perjuangan Tun Abdul Razak dalam mengangkat Bumi Putra sentiasa berada jauh di bawah. Baiklah, kita terus analisis pemahaman di meja perwakilan pembangkang terlebih dahulu. Di dalam debat pada hari ini, apakah masalah yang telah saya gariskan seawal saya menjadi Perdana Menteri, iaitu masalah yang melibatkan kepada jurang pendapatan luar bandar dan juga bandar. Kedua, masalah pemilikan Bumi Putra di dalam equity. Tetapi, apakah yang berlaku di meja perwakilan pembangkang? Mereka tidak pernah menjawab apakah formula yang baik dalam kita menjawab kepada masalah yang telah saya gariskan. Sebab itu, kalau anda perasan, apakah bentuk cadangan mereka? Yang pertama, hujah Datuk Syarul Nizam, perubahan dasar. Datuk Syarul Nizam sendiri bersetuju dalam hujah ini bahawa dasar ekonomi baru telah berjaya mengurangkan 3% daripada jurang luar bandar dan juga bandar. Bermaksud, dalam hujah ini sendiri Datuk Syarul Nizam sudah bersetuju bahawa DEB ini perlu untuk dikekalkan dalam mengurangkan jurang di antara pendapatan luar bandar dan juga bandar. Kedua, kalau kita dengar analisis hujah Datuk Syamil Akif pula bercerita soal pengagihan kekayaan yang sepatutnya pada konteks dunia semasa melibatkan warna kulit, iaitu apakah usaha kerajaan? Kita berikan brief, kita berikan krip, kita tawarkan klinik kesihatan dan sebagainya. Bermaksud, usaha-usaha inilah yang sebenarnya menunjukkan bahawa ekonomi Melayu dan juga Bumi Putra masih lagi jauh ketinggalan. Sebab itu pelbagai usaha kerajaan kita laksanakan untuk meningkatkan pendapatan Bumi Putra ini, tuan yang diperdewan. Sebab itu, sepanjang perdebatan pada hari ini, pihak pembangkang tidak pernah menjawab kepada masalah yang dikemukakan di meja perwakilan kerajaan. Sekaligus kita boleh katakan debat hari ini sebenarnya pihak pembangkang ini syok sendiri, tuan yang diperdewan. Baiklah, kita terus mula membuat rumusan di meja perwakilan kerajaan. Tahukah anda, seawal Tun Abdul Razak ini menjadi seorang Perdana Menteri, apakah usaha yang sudah beliau ditaburkan kepada anda semua sehingga sekarang kita masih lagi merasai nikmat daripada idea Tun Abdul Razak, iaitu dasar ekonomi baru, MARA, FELTRA, perluasan KBMB,
kita menganggap bahawa usaha Tun Abdul Razak ini masih lagi perlu untuk dikekalkan. Sebab itu, kalau anda dengar baik-baik hujah di meja perwakilan kerajaan, apakah pembuktian kami dalam menjawab perkara ini? Saya ceritakan kepada anda hujah iaitu usaha Tun Abdul Razak melibatkan buku merah. Apakah pandangan daripada negara-negara luar terhadap buku merah ini? Ianya adalah satu usaha yang terbaik yang pernah dilakukan oleh Malaysia dalam merapatkan jurang pendapatan dua bandar dan tiga bandar. Tetapi perkara ini juga masih lagi tinggal kabur di meja perwakilan pembangkang. Kedua, hujah Dr. Zikul bercerita soal pendidikan di Bumi Putra, sehingga sekarang kita masih lagi mencapai tahap 24%. Sebab itu kita masih lagi memerlukan usaha-usaha Tun Abdul Razak dalam mencapai hasrat Tun Abdul Razak ini kepada pendidikan equity sebanyak 30% tuan yang diperlukan. Di akhir perdebatan pada hari ini, saya begitu berbangga dengan usaha yang dilakukan oleh Tun Abdul Razak. Sebab apa? Sebab jika tidak ada usaha daripada Tun Abdul Razak, pasti saya tidak akan berpakaian cantik seperti ini. Pasti saya tidak akan tampil cantik di hadapan anda. Pasti anda semua tidak pernah merasa nikmat kehidupan yang melibatkan pembelaan kepada masyarakat seperti kita, iaitu kaum Melayu. Saya tinggalkan pesanan kepada anda, berbanggalah menjadi warisan Tun Abdul Razak. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Wan Azizul Hakim. Dengan berakhir ucapan beliau, kita telah sampai ke penghujung pertandingan akhir debat terbuka Asta 2016. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Medis pada hari ini. Baiklah, sebelum undur diri, saya selaku YTP anda bersama dua orang penjaga masa, mohon maaf ada yang ada tersalah bicara, tersalah mengambil perhatian, mohon dimaafkan dan semoga kita bertemu lagi pada debat terbuka Asta pada edisi yang akan datang. Salam perdebatan. Selamat malam untuk anda semua. Terima kasih. Demikian tadi pertemuan sengit di antara Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan para hakim untuk terpilih khas bagi proses pengiraan matang. Dijemput yang berdua dewan penjaga masa membuat pengumuman akhir debat terbuka Asta 2016